Saya maksudkan bahawa kelas-kelas ini perlu untuk dikaji semula kerana kelas B40 itu saya nampak adalah sudah tidak agak praktikal dengan situasi yang ada pada hari ini. Begitu juga golongan ibu tunggal, bukan setakat bersifat one-off RM300 Malaysia menerusi penjana, tetapi lebih daripada itu mereka perlu diberikan perhatian kerana juga golongan mahasiswa. Apakah pakej ataupun rancangan kerajaan yang merangsang galakkan memulakan peniagaan maya daripada KPT Persilakan Yang Berhormat Pasir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya rakamkan kepada Yang Berhormat Datuk Speaker di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan undang-undang langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus COVID-19 2020 ini. Saya mulakan dengan cadangan saya untuk supaya kerajaan dapat mengklasifikasikan semula kelas rakyat kepada bukan setakat kepada B40 tetapi lebih kepada mendasar ke bawah. Mungkin kita boleh wujudkan kelas B20 supaya bantuan kepada rakyat yang lebih mendasar ke bawah. Kerana pengkelasan ini penting kerana golongan B40 ini adalah terlalu besar dan bantuan yang sampai kepada rakyat yang benar-benar terkesan itu kita bimbang tidak akan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dalam masyarakat Melayu ataupun masyarakat Malaysia khususnya, kita melihat pengkelasan ini perkara yang biasa. Sebab itu kalau kita tengok filem Melayu, dia ada pantun yang masyhur, kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Sebenarnya kajang Pak Malau ini ialah dimaksudkan kepada orang seperti Pak Malau itu atapnya ialah dibuat dengan berlipat dan tersusun rapi. Manakala kajang ataupun atap sesetengah orang itu ialah daripada mengkuang layu. Sekarang kita tak gunakan klasifikasi melalui wajah ataupun jenis atap, tetapi kita gunakan B40 ataupun M40. Jadi saya maksudkan bahawa kelas-kelas ini perlu untuk dikaji semula kerana kelas B40 itu saya nampak adalah sudah tidak agak praktikal dengan situasi yang ada pada hari ini kerana B40 itu jumlahnya terlalu luas. Dan saya juga mencadangkan supaya bantuan rayuan peribadi ataupun pasca COVID-19 ini memperlihatkan akan ada pelbagai jenis orang yang punya masalah peribadi terkesan daripada pandemik tersebut. Kemungkinan juga yang terkesan ini adalah daripada B40, M40, malah juga T20. Dan bantuan-bantuan seperti ini haruslah lebih tersasar kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga golongan ibu tunggal, bukan setakat bersifat one-off RM300 Malaysia menerusi penjana, tetapi lebih daripada itu mereka perlu diberikan perhatian kerana golongan ibu tunggal ini adalah merupakan golongan yang sangat-sangat terkesan akibat mereka terpaksa untuk nak menanggung keluarga mereka seorang diri tanpa bantuan daripada suami yang sepatutnya menjadi tonggak dalam keluarga mereka. Begitu juga golongan mahasiswa. Apakah pakej ataupun rancangan kerajaan yang merangsang galakkan memulakan peniagaan maya daripada KPT supaya mahasiswa yang grad daripada universiti setiap tahun, yang telah saya sebutkan dalam ucapan saya pada minggu lepas, bahawa setiap tahun akan ada lebih kurang 200,000 ke 300,000 mahasiswa yang akan bergraduasi dalam first degree. Mereka ini masuk ke dalam pasaran kerja dalam keadaan pasaran kerja telah pun penuh dengan penjawat-penjawatnya, bahkan ada yang terpaksa diberhentikan setiap tahun. Kemanakah mahasiswa ini dapat menceburkan diri mereka dalam keadaan suasana kerja pun sudah penuh dengan penjawatnya, penjawat awam pun sudah pun dipenuhi dengan jawatan-jawatan yang tak boleh dimasuki oleh mereka yang fresh graduate. Jadi tidak ada cara lain melainkan mereka perlu untuk memulakan perniagaan. Bantuan kepada mahasiswa yang boleh memulakan perniagaan ini, khususnya dalam gig ekonomi sebagai contoh, hendaklah diperkasakan lagi. Insentif untuk pelajar sekolah, bantuan makanan kanak-kanak keluarga B40 di sekolah. Rata-rata pelajar berkeluarga B40 juga akan terkesan hasil daripada pandemik ini. Saya cadangkan supaya kerajaan dapat memberikan insentif perbelanjaan, kupon bagi membantu pelajar meringankan kos isi rumah keluarga.
berpuas hati dengan langkah kerajaan yang menaikkan had statutory pinjaman. Kerana jika tidak dikawal dengan baik, isu ini boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menampal tuduhan yang tidak baik kepada kerajaan, persepsi yang tidak bagus kepada kerajaan.